Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Anda menonton Buletin 1.30. Saya Izrina Amir Hamzah. Tajuk utama tengah hari ini. Hari pertama pergerakan rentas negeri setakat ini lancar. Ziarah Aidilfitri tidak dibenarkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pergerakan rentas negeri khusus bagi orang ramai yang terkandas untuk pulang ke destinasi masing-masing bermula hari ini hingga 10 Mei. Bagi hari pertama, perjalanan adalah bagi mereka yang terkandas di Kuala Lumpur. Tinjauan kru kami setakat ini mendapati ada pertambahan bilangan kenderaan di lebuh raya utama negara namun lancar dan tidak menyebabkan sebarang kesesakan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita berlintas langsung bersama Hamdi Fahmi Muhammad Zaki di Hentian Rehat dan Rawat Rawang, Selangor. Fahmi, kongsikan maklumat yang anda perolehi setakat ini. Terima kasih Intan di Seri Pentas. Seperti yang dimaklumkan, hari ini saya turun meninjau di sekitar laluan lebuh raya utara selatan daripada Plaza Tol Jalan Duta hingga ke Hentian Rehat dan Rawat Rawang. Dan seperti yang dimaklumkan, hari ini dikhususkan kepada pergerakan rentas negeri membabitkan mereka yang terkandas dari Kuala Lumpur untuk pulang ke kediaman masing-masing. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, hari ini bermula untuk mereka yang berada di Kuala Lumpur. Seterusnya pada 8 Mei dikhususkan untuk pergerakan bagi mereka yang berada di Perak, Johor, Kelantan menuju ke kediaman masing-masing. Seterusnya pada 9 Mei ia dikhususkan kepada mereka yang berada di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang. Dan 10 Mei pula ialah pergerakan bagi mereka yang berada di Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu. Dan suka untuk saya maklumkan di sini juga bahawa Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Uzir Muhammad memaklumkan bahawa tiada pergerakan rentas negeri membabitkan mereka yang menggunakan motosikal dan juga bas kerana ia telah diputuskan oleh pihak polis sebelum ini. Dan sepanjang tadi saya membuat tinjauan di sekitar Plaza Tol Jalan Duta menuju ke sehingga ke Hentian Rehat dan Rawat Tanjung Malim. Ada pertambahan kenderaan namun keadaan trafik masih lagi terkawal. Dan saya tadi sempat juga untuk berada di Hentian Tanjung Malim untuk menembubual beberapa individu yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Untuk itu kita dengarkan dulu ulasan yang diberikan mereka yang pulang ke kampung. Saya daripada first PKP tu saya dah stranded, jadi saya tak boleh nak balik. So alhamdulillah sejak ada inisiatif kerajaan buat apps Gerak Malaysia ni, alhamdulillah saya dapat balik ke kampung halaman lah. Maksudnya adik student tu stranded sebab datang KL, lepas tu macam mana? Saya sebenarnya saya kerja dekat KL. So baru sekarang ni, bulan ni baru saya cuti lah. Bagi saya memudahkan lah sebab kalau kita nak balik sendiri pun tak berani kan. So ada app Gerak Malaysia ni macam bolehlah kita nak balik semua kan. Kita ada bukti semua. Okey, itu ulasan individu yang menggunakan aplikasi Gerak Malaysia untuk pulang ke Perak. Dan pihak PLAS juga menjangkakan bahawa 300,000 kenderaan dijangka menggunakan lebuh raya ini bermula hari ini sehingga 10 Mei depan. Dan mereka juga mengingatkan kepada semua pengguna jalan raya isi kad tambah nilai touch and go di kedai sebeneka dan di kedai-kedai yang sepatutnya, kerana pihak PLAS tidak menyediakan tambah nilai di Plaza Tol masing-masing. Dan
bagi individu ataupun mereka yang ingin membuat perjalanan pergerakan ke rentas negeri ini, aplikasi Gerak Malaysia boleh dilakukan lagi, dan jika tidak, mereka boleh menghubungi Balai Polis berhampiran. Saya rasa ini sahaja dulu perkembangan saya dari Hentian Rehat dan Rawat Rawang. Kita kembali bersama dengan Intan di Sri Pentas. Baik, terima kasih Fahmi. Dengan perkembangan itu tadi, kita terus ke laporan berikutnya. Meskipun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB menyaksikan pergerakan rentas daerah dibenarkan, namun ziarah bersempena Hari Raya Aidilfitri masih dilarang. Tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini kerana ia masih disenaraikan dalam perkara yang negatif sama seperti aktiviti sosial dan sukan. Tegas beliau, biarpun kerajaan kini membenarkan pergerakan tanpa had masa antara daerah, perlu diingatkan tidak semua pergerakan diberi kelonggaran. Beliau yang juga Menteri Pertahanan turut menasihatkan orang ramai untuk meneruskan kawalan ke diri dan patuh pada peraturan ditetapkan dalam membendung penularan wabak COVID-19. Ujarnya, disiplin dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan diri, keluarga dan masyarakat adalah terletak di bahu setiap rakyat negara ini. Beliau berkata demikian dalam wawancara eksklusif bersama Berita Harian baru-baru ini. Mengulas mengenai kebenaran mengadakan solat Jumaat dan Tarawih, jelasnya setakat ini masih belum ada keputusan dibuat mengenainya. Polis Diraja Malaysia PDRM sedia mempertimbang cuti secara bergilir-gilir kepada pegawai dan anggotanya sempena Hari Raya Aidilfitri ini. Pengarah Pengurusan Bukit Aman, Datuk Abdul Rahim Jaafar berkata, pihaknya masih meneliti dan perbincangan khusus akan dibuat sebelum sebarang keputusan dibuat. Yang penting sebenarnya ialah pihak polis ni kita nak memastikan bahawa pergerakan orang ramai ni dapat kita pantau supaya tidak berlakunya dan kerajaan juga saya dipahamkan tidak membenarkan pergerakan semasa Hari Raya. Jadi kalau kita bagi cuti pun pada anggota kita pun dia orang tak boleh bergerak ke mana kan. Jadi yang tu kita akan teliti. Tambah beliau, pihaknya juga tidak menolak menggunakan sistem penggiliran seperti sebelum ini yang membenarkan hanya 10% mereka yang dibenarkan cuti bagi memastikan tugas PDRM tidak terjejas ketika COVID-19. Beliau berkata demikian selepas meninjau sekatan jalan raya SJR di Paya Rumput Plaza Tol Alor Gajah dan Sungai Putat dengan diiringi Ketua Polis Melaka, Datuk Mat Kasim Karim awal pagi tadi. Dalam pada itu, Datuk Abdul Rahim memaklumkan PDRM turut meningkatkan lagi rondaan dan pemantauan susulan pengurangan SJR di seluruh negara bermula kemarin. Jelasnya ia termasuk di beberapa lokasi tumpuan seperti di kawasan pesisir pantai dan sempadan antara negeri yang menjadi laluan utama pendatang asing tanpa izin parti. Ketika kebanyakan negeri sudah mula menunjukkan penurunan ke zon hijau, namun di Selangor tiada lagi daerah yang ditakdir sebagai zon berkenaan sehingga jam 12 tengah hari semalam. Hanya satu daerah iaitu Sepang menghampiri zon hijau dengan mencatat satu kes aktif positif COVID-19. Menerusi infografik Pasukan Petugas Pencegahan COVID-19 Selangor, 3 daerah di Selangor masih ditakdir sebagai zon merah kes aktif positif COVID-19. Manakala 6 lagi daerah kekal di kategori zon kuning. Setakat semalam, daerah Gombak mencatat kes aktif tertinggi iaitu 86 kes, diikuti Petaling 48 kes dan Hulu Langat 45 kes. Daerah Kelang pula mencatat 14 kes, Kuala Selangor 13 kes, Kuala Langat 4, Sabak Perdam dan Hulu Selangor masing-masing 2 kes. Untuk rekod terkini, seramai 1,288 pesakit dijangkiti di Selangor dilaporkan sembuh. 215 kes masih aktif dan 20 kematian dicatatkan. Ada risiko, ada apa-apa yang dokumen? Polis Selangor memberi tumpuan pada sekatan jalan raya di kawasan sepadan negeri selain operasi pemantauan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, kawalan di sepadan negeri adalah bagi menyekat pergerakan rentas negeri yang masih tidak dibenarkan. Tambah beliau, sebanyak 9 lokasi sekatan jalan raya yang menghubungkan Selangor dan negeri lain dilaksanakan. Ini termasuk sempadan antara Negeri Sembilan, Pahang dan Perak.
Jadi kita telah adakan roadblock supaya mereka yang tak tergolong dalam orang kata mendapat kebenaran, jadi kita tak benarkan dia gunakan melalui roadblock tersebut. Kita minta sebab apa, semua yang pemenang-pemenang mestilah melalui sama ada pergi sendiri ke balai polis ataupun mereka mengisi dalam aplikasi Gerak Malaysia. Jelas beliau, individu yang tidak mendapat kebenaran tidak dibenarkan merentas sempadan sekatan jalan raya. Mereka perlu mendapatkan kebenaran di balai polis terdekat ataupun melalui aplikasi Gerak Malaysia dan akan diberikan kod imbas QR bagi melepasi sempadan negeri. Datuk Nur Azam ditemui selepas meninjau sekatan jalan raya di Gombak malam tadi. Sementara itu, Datuk Nur Azam memaklumkan pihaknya akan memohon lanjutan riman terhadap seorang lelaki yang dipercayai memandu di bawah pengaruh alkohol hingga merempuh anggota polis di sekatan jalan raya berhampiran Plaza Tol Kajang Selatan, Lebuh Raya Kajang Seremban lekas 3 Mei lalu. Polis katanya masih dalam proses melengkapkan 3 kertas siasatan kes berkenaan. Tegasnya, ini merupakan kes yang serius kerana melibatkan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Seksyen 304 Kandung Kesiksaan kerana dengan cuai menyebabkan kematian dan Seksyen 22-B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 kerana melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam proses untuk menyiasatkan siasatan. Sebab apa, kes-kes macam ni memerlukan ketelitian lagi tau. Jadi kita akan siapkan segera IP ini dan kita akan cadangkan untuk dituduhlah. Dalam kejadian 2 pagi itu, mangsa Korporal Safwan Muhammad Ismail, 31 tahun, meninggal dunia di lokasi akibat parah di kepala dan badan selepas dirempuh kenderaan pacuan 4 roda dipandu suspek yang disyaki di bawah pengaruh alkohol. Tempoh reman terhadap suspek berusia 44 tahun berakhir hari ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada isteri dan seluruh keluarga Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun yang meninggal dunia akibat serangan jantung awal pagi tadi. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Samsudin dalam satu kenyataan Istana Negara berkata, Seri Paduka berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Ahli Dewan Undangan Negeri Cini Pahang itu ke rahmatullah. Baginda berharap agar seluruh keluarga Allahyarham sabar dan tabah menghadapi dugaan dan suasana pilu itu. Jasa, hikmat serta bakti Allahyarham sebagai adun Pahang amat dihargai dan mendoakan agar roh Allahyarham dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama para solihin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong turut menzahirkan selamat Hari Wesak kepada semua penganut agama Buddha di negara ini. Menerusi kiriman di Instagram Istana Negara, baginda berdua bertitah penularan wabak COVID-19 bukan sahaja membawa cabaran baru kepada semua rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan kepercayaan, malah turut mewujudkan suasana baru dalam kehidupan harian. Baginda berdua turut berharap hari yang bermakna kepada penganut agama Buddha itu disambut dengan kebiasaan baru dan dengan mengutamakan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Rakyat Malaysia dinasihatkan bersabar menghadapi cabaran ini dan bersama memainkan peranan membantu memerangi wabak COVID-19. Kerajaan yakin kemelesetan ekonomi yang dijangka dialami negara tahun ini tidak seteruk yang digambarkan sebelum ini. Malah kadar pengangguran juga dijangka tidak meningkat terlalu tinggi. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed, prospek lebih baik ini susulan tindakan pembukaan ekonomi secara berperingkat, memberi peluang kepada rakyat dan syarikat kembali menjana semula pendapatan. Kadar pengangguran negara pernah mencapai kadar tertinggi 8% semasa krisis ekonomi 1986, selain peningkatan tinggi semasa krisis keuangan 1997-1998. Bagaimanapun kali ini, plan yang dilaksana kerajaan mampu mengekang situasi ini melalui pelbagai bantuan dan subsidi upah daripada badan seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Perkeso. Kita yakin keadaannya tidaklah seteruk macam mana yang dianggap sebelum ini lah.
Kalau kata sebelum ini 24 juta pengangguran, saya yakin tak sampai ke situ. Kenapa? Kerana apabila kita mula buka ekonomi secara perlahan ini, bila kilang-kilang mula beroperasi, PKS mula bekerja, mulakan operasi semula, ya, kita sudah pasti akan melihat pertumbuhan dalam ekonomi. Tambahnya, bukan sahaja rakyat dan syarikat tempatan, kerajaan juga kini berdepan tekanan untuk menjana pendapatan ekoran penyusutan ketara jumlah kutipan cukai selain pengurangan hasil petroleum dan gas. Malah dividen daripada syarikat milik kerajaan juga dijangka lebih rendah susulan aktiviti ekonomi yang terhenti sebelum ini. Jadi ini maknanya ke depan ini kita kena lihat untuk membina kekuatan ekonomi, antaranya ialah untuk mempelbagaikan lagi sumber-sumber pendapatan negara. Saya cakap tentang hasil sekarang ini, dan juga untuk kita sektor-sektor ekonomi yang baru yang boleh menjana hasil. Jadi inilah antara perkara yang akan disentuhlah dalam pelan pemilihan jangka pendek, jangka serana, jangka panjang. Datuk Seri Mustafa ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Malaysia hari ini awal pagi tadi. Bergerak ke hadapan, kerajaan juga akan mempelbagaikan sumber ekonomi termasuk menjana sektor-sektor ekonomi yang baru dalam rancangan Malaysia ke-12. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, Singapura mencatatkan 2 kematian baru, menjadikan jumlah kematian di Republik itu sebanyak 20 orang, ia seiring dengan 788 kes baru COVID-19 yang dicatatkan semalam. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan kematian ke-19 membabitkan seorang wanita warga Singapura berumur 97 tahun yang meninggal dunia pada 5 Mei di Pusat Penyakit Berjangkit. Dilabelkan sebagai kes 1414, pesakit itu disahkan dijangkiti COVID-19 pada 7 April dan mempunyai sejarah penyakit hipertensi. Sementara itu, kematian ke-20 membabitkan kes 1528 iaitu seorang lelaki warga Singapura berumur 73 tahun yang meninggal dunia di Hospital Umum Singapura pada 6 Mei. Pesakit itu disahkan dijangkiti COVID-19 pada 7 April dan mempunyai sejarah hipertensi, hyperlipidemia dan mellitus diabetes. Singapura melaporkan 2 kematian pertama akibat COVID-19 pada 21 Mac. Ketika ini, 1,634 individu pulih sepenuhnya dan discharge daripada hospital atau fasiliti isolasi komuniti. Sekurang-kurangnya 11,000 hilang pekerjaan apabila syarikat penyiaran terbesar di Filipina, ABS-CBN, menghentikan operasinya. Ia berkuat kuasa serta-merta selepas kerajaan Filipina mengarahkan syarikat itu menghentikan operasi sebaik lesennya tamat Selasa lalu. Rangkaian radio dan televisyennya tidak dapat bersiaran mulai petang Selasa. Arahan penutupan itu bagi mematuhi perintah instruksi dikeluarkan oleh Suruhanjaya Telekomunikasi Kebangsaan yang tidak membenarkan ABS-CBN daripada beroperasi berkuat kuasa serta-merta. Dalam pada itu, Kongres Filipina juga mempunyai kuasa untuk meluluskan lesen penyiaran. Organisasi media berkenaan sebelum ini mengkritik cara Presiden Rodrigo Duterte memerangi isu dadah. Selain itu, Duterte pernah menuduh syarikat penyiaran berkenaan enggan menyiarkan kempen politiknya pada pemilihan Presiden 2016. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan, pemain badminton negara dijangka kembali menjalani latihan di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara 1 Jun ini. Namun tertaluk kelulusan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Seri Muhammad Nozar Zakaria berkata, peringkat pertama latihan akan membabitkan pemain yang berada dalam program Road to Tokyo. Perancangan itu terhasil selepas pertemuan dengan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan. BAM membuat persiapan dengan menetapkan prosedur operasi standard SOP yang ketat bagi menyambut kepulangan pemain ke Akademi Badminton Malaysia sekaligus memastikan keselamatan pemain, jurulatih dan pegawai terjaga.
Program latihan skuad badminton negara terpaksa ditangguhkan hampir 2 bulan berikutan keputusan kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu susulan pandemik COVID-19. Antara pemain profesional yang hampir layak ke Tokyo adalah beregu campuran Chan Peng Sun Go Liu Ying yang juga pemenang perak Olimpik Rio 2016. Beregu lelaki profesional Go Vishem Tan Wee Kiong turut berpeluang melarikan diri ke Tokyo. Liga Bola Sepak Jerman Bundesliga menjadi liga utama Eropah yang mengesahkan penganjuran semua selepas dihentikan hampir 2 bulan susulan pandemik COVID-19. Perkara itu disahkan kerajaan Jerman yang memberi lampu hijau kepada Bundesliga dengan tarikhnya akan ditentukan dalam masa terdekat. Chancellor Jerman Angela Merkel semalam memberi kebenaran kepada Bundesliga untuk menyambung kembali perlawanan namun diadakan dalam stadium kosong bermula pertengahan Mei selepas terhenti sejak 13 Mac lalu susulan penularan pandemik coronavirus. Walaupun dibenarkan bersambung namun garis panduan ketat perlu dipatuhi dengan setiap pasukan perlu melantik pegawai kebersihan bagi mencegah jangkitan virus. Liga Bola Sepak Jerman kini perlu menetapkan tarikh memulakan kembali perlawanan sama ada pada hujung minggu 16 hingga 17 Mei atau minggu berikutnya. Hari ini tanggal 7 Mei menjadi detik manis buat kelab gergasi Liga Perdana Inggeris Liverpool. Tarikh ini pada tahun 2019, Liverpool mencipta kebangkitan paling bergaya peringkat Eropah apabila menewaskan Barcelona 4-0 pada perlawanan kedua separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah. Tewas 0-3 pada perlawanan pertama di Nou Camp, anak didik Jurgen Klopp mengganas di laman sendiri dengan gol ikonik Divock Origi pada waktu kecederaan melengkapkan malam gemilang Anfield. Momentum itu berterusan buat Liverpool yang selepas itu menjulang kejuaraan buat kali ke-6 selepas mudah menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 di peringkat akhir. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP, email kami ke news@tv3.com.my. Sekian Buletin 1.30, saksikan visual rumah hijau yang diuji sebagai ruang makan sementara ketika pandemik COVID-19 sebelum restoran dibuka sepenuhnya di Amsterdam, Belanda. Saya Izrina Amir Hamzah, salam hormat dan Assalamualaikum.